Drama ini diinspirasikan daripada sebuah novel mengisahkan tentang seorang jejaka lepasan SPM yang nakal, iaitu Adib yang mencuba untuk menawan hati si jelita, Isha. Agaknya macam ni lah awak jatuh dari langit dulu Kisah bermula selepas SPM. Adib bersama sahabatnya Arif ke sebuah kamp perkhemahan. Di situ, dia bertemu dengan Isha dan telah jatuh cinta pandang pertama dengan Isha. Hello. Demi mencuri hati Isha, Adib telah mencuba pelbagai helah dan pick-up line untuk menambat hati Isha. Malangnya disambut dingin oleh Isha. Suruh Fiul apa? B lah. Apa dia? B. Ya sayang. Satu tinggal. Main lah. Pada masa yang sama, Isha dilindungi oleh sepupunya yang overprotective, iaitu Zamri yang sebenarnya menyimpan perasaan terhadap Isha. Zam tak suka lah Isha kawan dengan budak tu. Masalahnya Zam, Isha pun tak kenal dia siapa. Tak payahlah layan dia. Isha tak layan pun lah. Alah, mula-mula tak layan. Lepas tu nanti dah berkawan. Main tukar-tukar nombor lah. Walaupun Isha tidak melayannya, Adib tidak pernah menyerah kalah. Malahan, Adib telah mengatur pelbagai strategi agar dia boleh mendekati Isha. Apa dia? Isha. Isha. Sedap nama tu. Macam bidadari. Namun, berlaku satu kejadian yang tidak diduga yang menyebabkan Isha membenci Adib. Ni mesti plan awak dengan kawan-kawan awak kan? Tak, bukan macam tu. Saya tak nak jumpa awak lagi. Faham tak? Agaknya orang nakal macam awak ni. Sampai bila-bila takkan berubah. Kalau dah jodoh, takkan kemanakan. Tanpa disangka, mereka bertemu semula di kolej dan ditakdirkan berjiran di rumah sewa. Tanya sama hati, apalah yang dicari, nanti jawab hati, hanya cinta abadi. Siapa Kebencian Isha yang lalu dibawa hingga ke kolej. Kau tahu tak aku jumpa siapa? Ya. Zamri, sepupu Isha yang sekian lama mencintai Isha, mula merasa cemburu apabila melihat Adib cuba memikat Isha. Kau tak ingat kau malukan dia dulu? Tak cukup lagi? Kau ingat dia boleh lupa ke? Ha? Kau tahu kan Isha study sini? Kalau kau tahu, tak payah sibuk-sibuk nak rapat dengan dia, faham? Isha yang awalnya enggan melayani Adib, terpaksa meminta bantuan Adib. Ekoran tragedi rumah sewanya diserang tikus. Ha? Tikus? Tolonglah! Aku dah nak pingsan dah, Dek! Alamak! Kejap Kalong, macam mana? Nak buat apa ni? Mungkin nak tangkap! Nak tangkap! Kalong! Sejak itu, hubungan Isha dan Adib mula rapat. Seterusnya, mereka jatuh cinta. Nur Isha adalah orang pertama yang curi hati saya. Ya? Ya. Apa? Sementara itu, Zamri mula berkenalan rapat dengan Salina, bekas teman sekolah Adib yang pernah dibuli oleh Adib satu waktu dulu. You kenal dia ke? Tak. Kau ni kenapa, Adik? Suka kacau-kacau aku? Sebab kau gemuk. Kisah silam itu membuatkan Salina nekat untuk membalas dendam dan merancang sesuatu. Tipis betul tak ingatkan kau, Dip. Adib dan Isha yang sedang dilamun cinta akhirnya memilih untuk berkahwin di usia muda. Saya nak jadi orang yang terakhir awak tengok masa awak nak tidur. Dan orang pertama yang awak tengok bila awak bangun pagi. Isha nak kahwin dengan Adib. Apa Isha? Isha nak kahwin dengan Adib? Tadi family Adib datang.
Tak faham lah korang ni. Pada masa yang sama, Zamri yang mengetahui hal itu terkejut dan sangat Ini Isha. kecewa. Isha tipu kan? Ketika Zamri terlalu bersedih, Salina muncul memberi harapan. Akhirnya, pasangan romantis ini selamat diijab dan kabul. Musim percintaan selepas berkahwin bermula. Isha mula merasakan manisnya hidup berdua. Sementara adik pula gigih bekerja separuh masa untuk menyara hidup mereka berdua. Cinta mereka mula diduga apabila Salina dan Zamri berusaha memisahkan hubungan Isha dan adik. I tolong you dapatkan balik Isha. Tapi kalau you macam ni sampai bila-bila, macam mana you nak dapatkan Isha balik? Salina terus menjalankan rancangan jahatnya untuk membuat hubungan Isha dan adik berantakan. Salina dengan sengaja menyebarkan video seakan adik cuba bermesra dengannya di Twitter. Aku tak sabar nak spill the tea. Viralkan video kat Twitter. Curangan bini sendiri. Retak menanti belah. Isha terkejut melihat video mesra Adib dan Salina sehingga membuatkan Isha keguguran. Awak tak nak pun kan anak ni sebenarnya. Sebab awak pergi kat Salina. Jangan salah faham saya. Kau memang tak layak pun nak jaga anak saudara aku tau. Sebelum kau dapat dia, macam-macam kau janji bulan bintang matahari semua. Sekarang ni, bila kau dah dapat, kau buat dia macam sampah. Saya tak minta banyak pun. Saya cuma nak jelaskan je. Tolong. Tragedi ini menyebabkan Adib semakin cemburu apabila Zamri seringkali mengambil berat tentang Isha. Hari itu adalah hari yang paling menyedihkan untuk aku. Tuhan saja tahu betapa hancurnya perasaan aku melihat Isha pergi bersama Zamri. Prasangka menjadi bara yang memakan bahagia sedikit demi sedikit. Dugaan datang bertimpa-timpa setelah opah Adib meninggal dunia. Rentetan itu, Adib betul-betul tak bersemangat sehingga kesihatannya mula terjejas. Hari itu, hati aku dah terasa beku. Hati aku sudah hilang segala rasa. Aku sendiri sudah lelah dan putus asa. Yang tinggal hanya rasa sakit yang membara. Mungkin betul, aku dengan Isha tidak ditakdirkan untuk bersama. Akhirnya, Salina dihantui dosanya sendiri kerana menganiaya Adib. Isha merasa menyesal kerana selama ini mempercayai Salina. Kalau Isha tak buat ego, Isha benda macam ni takkan jadi ke? Dalam kesedihan yang berlaku, satu pengorbanan besar telah dilakukan oleh Zamri terhadap Adib, di mana Zamri telah mendermakan hatinya untuk Adib sehingga mengorbankan nyawanya. Dan sebab tak nak kehilangan Isha, Zam dermakan hati Zam untuk Adib. Lebih baik Zam yang pergi daripada Isha. Isha berhak bahagia. Isha berhak gembira bersama Adib. Melalui hati Zam yang berada di tubuh Adib, Zam akan sentiasa bersama Isha. Setidaknya Isha tahu ini cara Zam mencintai Isha. 7 tahun berlalu. Kisah cinta Isha dan Adib yang telah berakhir kini ditakdirkan untuk bermula semula. Barangkali aku sememangnya lelaki yang hidup dalam lingkungan cinta Isha.
ni.